Tuan Puteri dari kayangan. Duduk bersimpul di pohonku ini bermacam kaum bukannya halangan bagi membina negara harmoni. Pantun merupakan satu nukilan yang amat menarik untuk didengari dan mempunyai banyak maksud tersirat. Di Malaysia terdapat lebih 200 kumpulan etnik antaranya Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun dan lain-lain. Sejajar dengan itu, usaha yang terjalin perlu difokuskan lagi bagi mewujudkan suasana yang harmoni. Justru kami ingin memaparkan program ini menarik untuk tontonan anda semua. Mari kita saksikan. Seni muzik dapat mengukuhkan perpaduan kerana di Malaysia terdapat 3 bangsa terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Kompang ialah salah satu alat muzik yang terkenal dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu sering memainkannya secara berkumpulan dalam upacara perkahwinan. Kompang dimainkan bersama lagu-lagu yang terkini bagi menarik minat ramai kaum di Malaysia. Pipa dikategorikan sebagai alat muzik yang paling simbolik dan terkenal dalam orkestra Cina. Sejarahnya bermula sejak lebih 2000 tahun dahulu. Rakyat Cina bermain alat muzik ini untuk mengatasi perasaan marah mereka kerana terpaksa membina tembok besar. Tabla merupakan alat muzik kaum India yang diperbuat daripada beberapa lapisan kayu. Ia bukan sahaja dimainkan di dalam muzik Karnatik dan Hindustan di Malaysia, malah ia juga digunakan untuk mengiringi muzik seperti ghazal. Makanan merupakan satu perkara asas. Selain itu, makanan juga alat penghubung idea perpaduan yang sangat baik. Kepelbagaian bangsa, agama dan budaya di Malaysia secara tidak langsung memangkin kepada perkembangan variasi jenis makanan warisan yang mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan makanan yang tersendiri yang beraneka warna maupun rasa serta mempunyai sejarah masakan untuk diketahui bahkan dimiliki bersama. Bagi masyarakat kaum Melayu ialah nasi lemak dan sate. Nasi lemak adalah contoh makanan orang Melayu yang dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Ia bukan sahaja menjadi makanan kegemaran orang Melayu tetapi turut dipelopori oleh kaum Cina dan India. Seterusnya, makanan etnik bagi masyarakat kaum Cina ialah kuih bulan dan yisang. Kuih bulan ini ialah sejenis kuih manis yang mengandungi pelbagai inti seperti kacang merah ataupun telur masin. Manakala yisang merupakan makanan tradisi yang pastinya menjadi hidangan utama sewaktu perayaan Cina. Bagi kaum India pula, seperti yang kita sedia maklum, masyarakat kaum India lebih dikenali dengan kepelbagaian rempah ratus sejak abad yang lalu lagi. Antara contoh makanan India yang popular di kalangan rakyat Malaysia ialah roti canai dan tosi. Biasanya roti ini akan dihidangkan dengan kuah dal, kari atau sambal ikan bilis. Malaysia dikenali sebagai negara yang berbilang kaum dan juga etnik yang telah lama wujud semenjak sebelum kemerdekaan lagi. Bahasa merupakan teras dalam bentuk perpaduan kaum dan bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan yang sesuai bagi pembentukan semua kaum dan etnik di Malaysia kerana bahasa Melayu melambangkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Ianya menjadi peranan yang mampu melahirkan semangat perpaduan kekitaan dan kebangsaan. Bahasa Melayu mencakupi ciri-ciri dan nilai-nilai yang baik seperti budi bahasa dan beradab. Kita juga telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penyampaian untuk pendidikan semenjak peringkat rendah. Hal ini kerana bagi menerapkan pengetahuan bahasa Melayu sejak dari kecil. Kerana jika mereka mampu bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik, mereka mampu berkomunikasi dengan rakan-rakan dari pelbagai kaum dan secara tidak langsung mereka juga akan memupuk sikap saling menghormati antara satu sama lain dan memahami budaya kaum lain. Penduduk yang berbilang etnik ini menyambut pelbagai jenis perayaan sepanjang tahun dalam keadaan meriah serta muhibah. Dalam setiap perayaan, tradisi mengadakan rumah terbuka telah memberi peluang kepada pelbagai etnik untuk saling kunjung-mengunjungi antara satu sama lain. Perayaan Hari Raya Aidilfitri diraihkan bagi menandakan kemenangan berakhirnya bulan Ramadan yang mewajibkan umat Islam berpuasa selama sebulan. Tahun Baru Cina pula diraihkan pada hari pertama dalam kalender Cina, iaitu pada Januari atau Februari. Ianya berlanjutan selama 15 hari sehingga Hari Cap Gome yang dirayakan pada malam ke-15. Perayaan di Perali menandakan kemenangan, kecerahan mengatasi kegelapan,
kebaikan mengatasi kejahatan dan kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Manakala perayaan Hari Gawai disambut pada 1 Jun setiap tahun bagi menzahirkan tanda kesyukuran setelah selesai menuai. Persoalan besar yang dihadapi oleh para pemimpin di Malaysia selepas Perang Dunia Kedua adalah untuk mencari formula bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu walaupun berlainan etnik. Dalam konteks ini, pendidikan penting dalam memupuk integrasi dan perpaduan kaum. Oleh itu, antara strategi pelaksanaan ialah dengan mewujudkan sekolah wawasan. Pelaksanaan konsep sekolah wawasan di 5 buah negeri sejak 2002 berjaya mewujudkan perpaduan dan suasana harmoni dalam kalangan pelajar daripada pelbagai bangsa dan latar belakang. Di samping itu, projek kompleks sekolah wawasan disifatkan sebagai medium terbaik untuk mewujudkan perpaduan kaum serta mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan ibu bapa. Seterusnya, dengan menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Oleh itu, adalah penting untuk kita semua membuka minda dan lebih terbuka dalam isu yang melibatkan pendidikan anak-anak agar dapat melahirkan generasi yang bersatu padu. Sebagai warga negara Malaysia yang ciptakan tanah air, perpaduan di negara ini adalah tanggungjawab bersama. Kecemerlangan dan kejayaan pasti menjadi kemegahan kita semua. Maka kita harus sentiasa bersatu padu dan hidup dalam suasana yang harmoni. Cantik berbungkus sebuah pepaya, masak dipetik satu persatu. Walaupun berlainan etnik budaya, kerana Muhibah hidup bersatu.